Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Pada hari ini, kita akan menyambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 2. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah Pastikan Selamat. Jika anda ingin merujuk kepada buku teks, boleh berbuat demikian dengan membuka halaman 92. Nak tahu? Jom! Baiklah, bertemu kembali. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, eloklah terlebih dahulu kita mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid-murid akan dapat memahami cara menjaga keselamatan diri. Yang kedua, murid boleh berkata tidak kepada orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali berdasarkan situasi. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pelajaran kita pada kali ini. Murid-murid, cikgu pasti murid-murid pandai menjaga diri sendiri. Murid-murid telah berdikari dan pandai mengurus diri. Tetapi, tahukah murid-murid bagaimanakah cara untuk menjaga keselamatan diri ketika berada bersama dengan orang yang dikenali maupun berada bersama dengan orang yang tidak kita kenali? Murid-murid seharusnya tahu bagaimana untuk menjaga keselamatan diri. Hal ini sangatlah penting agar murid-murid tidak mudah diperdaya ataupun diapa-apakan oleh sesiapa sahaja di luar sana. Terdapat dua keadaan di mana kita boleh menjaga keselamatan diri. Jom kita tengok situasi-situasi berikut. Murid-murid sekalian, tahukah murid-murid, kita juga harus memberitahu kepada keluarga kita tentang pergerakan dan aktiviti yang kita hendak lakukan, walaupun kita bersama dengan kawan-kawan yang rapat dengan kita ataupun bersama dengan adik-beradik kita. Kita seharusnya memberitahu orang yang lebih dewasa di dalam rumah kita, seperti ibu, ayah, atuk, nenek, abang ataupun kakak kita, di mana ataupun ke mana hendak kita pergi. Dan sekiranya tidak ada sesiapa yang dewasa di dalam rumah kita untuk kita beritahu keberadaan kita, kita juga boleh meninggalkan apa-apa nota di tempat yang mudah dilihat agar mereka dapat makluman tentang di mana kita berada. Kenapakah kita perlu memaklumkan keberadaan kita kepada mereka, sedangkan kita bersama dengan orang yang kita kenali? Jawabnya adik-adik, ini adalah kerana sekiranya berlaku apa-apa kepada kita, maka mudahlah untuk mereka menjejaki dan mencari kita. Cuba kita lihat situasi ini. Seorang kanak-kanak yang ingin bermain bersama rakannya di luar rumah. Mari kita baca bersama-sama. Ibu, kami hendak bermain di luar sebentar. Apa yang ibunya jawab? Baiklah, balik cepat. Situasi ini menunjukkan bahawa seorang kanak-kanak yang mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada ibunya
untuk bermain bersama rakannya di luar rumah. Bagus tak tindakan kanak-kanak ini? Ya, sangat-sangat bagus. Jangan lupa beritahu dahulu ibu ataupun ayah ataupun sesiapa sahaja di rumah ke mana hendak kita pergi. Murid-murid, kita juga perlu mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti yang berbahaya walaupun kita bersama dengan orang yang kita kenali. Contohnya, mari kita lihat situasi ini. Situasi di mana seorang rakan mengajak rakan yang lain untuk mandi sungai. Bahaya tak mandi sungai tu? Ya, pastinya bahaya sekiranya tidak ada pengawasan daripada orang dewasa. Betul tak? Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita mengelak daripada pelawaan tersebut? Bagus. Jawapannya sangat bahaya. Jadi, kita perlu menolak pelawaan tersebut walaupun orang yang mengajak kita itu adalah orang yang kita kenali. Murid-murid sekalian, jika orang yang kita kenali pun kita perlu berwaspada, ini kan pula orang yang tidak kita kenali. Betul tak? Untuk menjaga keselamatan diri kita, murid-murid perlu tahu. Perkara yang pertama, jangan sesekali mendekati orang yang kita tidak kenali. Murid-murid, cuba murid-murid lihat situasi ini. Seorang dewasa yang tidak dikenali datang kepada anda dan ingin memberikan kepada anda aiskrim. Sedap tak aiskrim? Memanglah sedap. Tetapi, apakah yang perlu anda lakukan? Adakah anda akan mengambil aiskrim tersebut ataupun tidak? Ya, bagus. Jangan sesekali kita ambil apa-apa daripada orang yang tidak kita kenali. Tindakan anda sangatlah bijak. Yang kedua, jangan sesekali ikut orang yang kita tidak kenali. Jangan. Murid-murid, cuba lihat situasi ini pula. Seseorang yang tidak dikenali ingin mengajak anda untuk naik kenderaannya. Mungkin untuk membawa anda pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Apakah tindakan yang anda akan lakukan? Bagus. Jangan sesekali menerima pelawaan ataupun mengikut orang yang kita tidak kenali. Takut ya? Kerana apa? Kerana kita tidak mahu kita menjadi mangsa kepada tindakan orang yang tidak dikenali ini. Mereka mungkin berniat untuk mencolek kita ataupun mengapa-apakan kita. Jadi, katakan tak nak. Murid-murid sekalian, kita berada di penghujung pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid dapat memahami bagaimanakah cara untuk menjaga keselamatan diri kita, sama ada bersama orang yang kita kenali mahupun yang kita tidak kenali. Jadi, bolehkah murid-murid menjelaskan bagaimana cara menolak pelawaan orang yang kita kenali dan orang yang kita tidak kenali? Di sini, cikgu ingin memberikan beberapa cadangan. Mari kita lihat. Yang pertama, pastikan murid-murid mengatakan tidak kepada pelawaan
yang boleh mengancam keselamatan diri kita. Contohnya tadi, kawan-kawan yang rapat dengan kita mengajak kita untuk mandi sungai. Yang kedua, kita hendaklah mengelakkan diri kita daripada menerima pelawaan, walaupun pelawaan tersebut daripada orang yang kita kenali, sekiranya pelawaan tersebut mengundang bahaya kepada diri kita. Yang ketiga, kita jangan dekati orang yang tidak dikenali, walaupun mereka berniat baik untuk memberikan kita sesuatu. Contohnya, aiskrim ke, gula-gula ke, makanan ataupun sebagainya. Kita mesti berwaspada terhadap mereka. Dan yang keempat, kita jangan sesekali ikut orang yang kita tidak kenali, kerana mungkin mereka berniat untuk mencolek kita ataupun mengapa-apakan kita. Jadi, berwaspadalah dengan orang-orang yang tidak dikenali ini. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, cukup sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid dapat memahami isi pembelajaran kita, seterusnya dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan murid-murid sekalian. Sampai di sini saja. Jumpa lagi. Bye.